Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Fatin Ismail dalam berita sejarah. Pelbagai aspek arkeologi Lembah Bujang telah dibincang dan dikaji, sementara teorinya telah dibuktikan dengan dahil mengenai berbagai isu seperti evolusi negara pelabuhan dan proses perindiaan. Selanjutnya kita teruskan lagi segmen penerangan daripada saudari Najiah mengenai Lembah Bujang. Terima kasih saudari Fatin yang berada di studio. Okey, bersama saya Najiah Ismail yang akan memberikan penerangan lebih lanjut mengenai Lembah Bujang. Lembah Bujang adalah merujuk kepada perkataan Sanskrit iaitu nama pangkal bujang atau bujangga yang bermaksud ular atau naga yang melambangkan kemakmuran sesuatu tempat. Ia merupakan salah satu tempat bersejarah yang terkenal di Malaysia kerana mempunyai pelbagai jenis tinggalan khazanah pada zaman tersebut. Manakala perkataan bujangga diambil berasal daripada perkataan asal iaitu pujangga yang membawa maksud kepada golongan cerdik, pandai ataupun Brahmin di dalam kasta Hindu. Dalam pengertian lain, perkataan Lembah Bujang ini diambil daripada perkataan Sanskrit yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha. Kedudukan Lembah Bujang adalah merangkumi kawasan seluas 144 batu persegi dengan pembatasan Bukit Coras di bahagian utara, Sungai Muda di bahagian selatan, Selat Melaka di bahagian timur dan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian barat. Selain itu, kedudukannya yang dianggap strategik telah menarik ramai para pedagang dari India, China dan Arab untuk singgah-sana pada abad ke-4 hingga abad ke-11. Ia juga pernah dikaitkan dengan kerajaan Kedah Tua yang bermulanya pertempatan di situ. Keadaan di muka bumi Lembah Bujang sangat sesuai dijadikan pertempatan kerana mempunyai pantai dan tebing di sepanjang Sungai Merbuk yang mudah untuk dimuduki. Jalan air semula jadi di sepanjang Sungai Muda dan cerun bukit yang membolehkan para pedagang untuk berlindung. Ia juga terdapat kemudahan air yang menarik minat para pedagang untuk dijadikan Lembah Bujang itu adalah singgahsana. Pedagang yang wujud ketika itu ialah China dan India. Contoh perdagangan dari China akan menggunakan Sungai Bubuk sebagai jalan pintas untuk bertukar barang di pelabuhan kerajaan-kerajaan lain, terutama Langkasuka. Sungai Bubuk digunakan kerana ia dapat menjimatkan masa untuk cepat sampai ke destinasi. Perdagangan berbanding menggunakan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan yang mengambil masa lebih lama dan memaksa pedagang untuk mengelilingi seluruh kepulauan Melayu. Ia juga dianggap sebagai tempat yang sesuai untuk dijadikan pelabuhan untuk bertukar dan menyimpan barang-barang. Menurut H.G. Quaritch Wells, kawasan Lembah Bujang memang telah sedia didalami oleh masyarakat pribumi yang terdiri daripada orang asli dan menggambarkan sistem ekonomi sara diri bergantung kepada pertanian dan hasil hutan seperti dama, rotan dan kayu kayan. Barang-barang seperti inilah amat diperlukan oleh para pedagang, manakala masyarakat tempatan memerlukan barangan seperti kain, rempah, pinggan mangkuk, tembikar atau barang pertukangan untuk keperluan harian mereka. Masyarakat asli ini menganuti fahaman animisme dan mudah menerima nilai-nilai baru. Ini memudahkan para pedagang yang membawa masuk mubalik bagi mengembangkan ajaran agama masing-masing. Sebagai contoh, pedagang India telah berjaya mengembangkan agama Hindu dan Buddha pada abad ke-5 di
Lembah Bujang. Ia juga turut dijadikan pusat penyebaran agama Hindu, Buddha yang terkenal. Sekarang kita beralih pula kepada tapak pembinaan semula candi tersebut. Ini adalah contoh di mana candi-candi ini dibina semula. Semenjak tahun 1959, 14 tapak monumen di Lembah Bujang digali cari, tetapi hanya 9 sahaja yang telah dibina semula. Contohnya pembinaan semula tapak 5 Sungai Batu Lembah Bujang. Kedua ialah pembinaan semula tapak 8 Candi Bukit Batu Pahat Lembah Bujang. Seterusnya pembinaan semula tapak 11 Lembah Bujang. Di samping itu pembinaan semula tapak 21 dan 22. Di sini kita boleh melihat bahawa tinggalan monumen Buddha terdiri daripada tinggalan monumen mempunyai satu lubang terasing seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Terdapat beberapa candi yang terkenal di Lembah Bujang yang telah ditemui, antaranya ialah Candi Bukit Batu tapak 8, Candi Kampung Pangkalan Bujang tapak 19, 21 dan 22, Candi Estate Sungai Batu tapak 5 dan 11/3, Candi Kampung Pendiat tapak 16, Candi Kampung Pematang Pasir tapak 31 dan Candi Kampung Bedang Dalam tapak 50. Kemuncak kegiatan arkeologi di Lembah Bujang ditandai dengan pembukaan sebuah muzium tapak, iaitu Muzium Arkeologi Lembah Bujang dalam kawasan Borbuk pada tahun 1980. Semua jumpaan arkeologi yang ditemui di Lembah Bujang telah ditempatkan di muzium kecil. Terdapat 5 kategori arca batu, bersurat, seramik atau tembikar, manik dan kaca. Contohnya ialah 2 terakota arca Buddha duduk dan 1 terakota arca Bodhisattva. Arca Bodhisattva daripada terakota dan melambangkan seorang dewa Avalokitesvara dan dijumpai di tapak 21 dan 22. Ini membuatkan ia suka dikenal pasti kerana saiz arca ini sangat kecil. Ia duduk dalam keadaan lalitasana di atas tahta berlapis Padmasana, manakala tangannya kelihatan dalam cara Dhamma Cakra mudra serta sekutu bunga Padma tertutup kelihatan pada siku tangan kiri bahagian belakangnya menyerupai hampir bentuk buah badam. Arca ini berkemungkinan bertarikh kira-kira antara abad ke-10 dan ke-11. Arca Buddha duduk pada gambar di sebelah ini telah menunjukkan Buddha sedang duduk. Ia dijumpai pada tapak 21 dan 22. Ia ditemui bersama gambar arca ini. Arca ini timbul sedang duduk di atas singgasana, sementara bahagian belakang berbentuk semacam buah badam. Arca di sebelah saya ini menunjukkan bahawa muka hampir bulat, Yusnisa terlalu rendah dan ia berada dalam satu kedudukan bumi Parsa mudra. Letak kakinya dalam cara tradisi India Selatan, manakala kaki kanan berlipat terletak di atas kaki kiri dengan tapak kaki mungkin menghadap ke langit. Ia bertarikh antara abad ke-10 dan ke-11 juga. Sekarang kita beralih pula kepada batu bertulis yang berada di Lembah Bujang yang dijumpai di tapak 21 dan 22. Batu bata bertulis dijumpai di tapak 21 dan 22. Pertama tertulis dengan perkataan Tra. Ia adalah suku agama Buddha yang menunjukkan satu upacara agama tantrik dalam kepercayaan Buddha Mahayana. Ia adalah formula sihir. Sekarang kita beralih pula kepada bahagian manik-manik di Lembah Bujang. Ini adalah merupakan contoh manik-manik di Lembah Bujang. Manik yang terdapat di Lembah Bujang diperolehi daripada kerja-kerja gali cari dari tapak arkeologi kawasan Sungai Mas.
Manik-manik diperbuat daripada kaca, akik merah atau batu jenis lain, terutama batu akik. Bentuk manik ini ialah bertopi, silinder, cincin, piramid, pelbagai faset muka. Di lembah bujang, terutama di pengkalan bujang, beberapa barangan kaca yang istimewa telah dijumpai. Barangan kaca itu seperti botol dipercayai berasal dari Timur Tengah. Terima kasih saudari Najihah. Penyelidikan arkeologi secara nyata menunjukkan bahawa lembah bujang telah diami manusia yang membuat perhubungan dengan India dari kira-kira abad 5 hingga 6 Masihi. Pada tempoh ini, agama Buddha berkembang pesat di sini. Amalan agama Buddha berterusan mengikut keadaan masyarakat setempat. Dengan ini, kita berjumpa lagi di sidang hari yang lain. Terima kasih.